Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu topik yang saya kira cukup menarik dan juga penting sebenarnya untuk kita wawarkan kepada anda, dan kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya untuk bercakap tentang isu ini, dan topik yang kita pilih ialah program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Wow, menarik topik ini. Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada tetamu kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang merupakan Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Jadi Datuk, apa khabar? Ya, baik Datuk Syakawi. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berada dalam negara yang semakin sehat. Betul. Dan kami juga berterima kasih atas kesudian Datuk untuk bersama dengan kami. Terima kasih. Baik, sebelum kita bercakap tentang topik yang kita pilih, iaitu tentang program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok, saya juga nak dapat pandangan pantas daripada Datuk Seri tentang hari ini. Kita tahu pelancaran 100 hari aspirasi keluarga Malaysia telah pun disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Secara peribadinya selaku Menteri Tenaga dan Sumber Asli, apakah Datuk berpuas hati dengan pencapaian yang telah pun dicatatkan oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli setelah 100 hari diangkat sebagai Menteri? Terima kasih Datuk atas soalan itu. Saya sebenarnya di Kementerian pada umumnya kita rasa berpuas hati dengan satu pencapaian yang kita perolehi dalam tempoh 100 hari ini. Pada umumnya kita berpuas hati. Namun demikian kita merasakan kita perlu berusaha lagi untuk mencapai kejayaan dan juga pencapaian yang lebih tinggi daripada itu. Sebab banyak lagi agenda-agenda yang masih belum diselesaikan. InsyaAllah kita akan usahakan sebaiknya. Okey. Ya. Dan kita juga mengharapkan begitu sebenarnya, Datuk. Ya, betul. Baik, kita terus kepada topik yang kita bincangkan, iaitu tentang program penghijauan hijau ini sendiri. Mungkin menarik jugalah pada tahun ini jugalah, awal tahun ini kerajaan telah pun melancarkan apa yang disebut sebagai agenda penghijauan Malaysia. Nosi kempen penanaman 100 juta pokok di seluruh negara. Mungkin boleh Datuk Seri kongsikan sedikit latar belakang mengenai program ini. Okey. Terima kasih Datuk. Sebenarnya dalam negara kita ini kegiatan atau aktiviti menanam pokok-pokok ini adalah satu kegiatan yang sudah lama dijalankan. Kerana sekian lama dalam negara kita ini adanya aktiviti dipanggil restorasi penghutanan dan juga rehabilitasi hutan yang dijalankan oleh kerajaan kita secara baik dan secara berterusan, terus menerus. Satunya baik tapi continuous. Jadi itu yang dibuat. Sebelum ini kalau saya masih ingat pada tahun 2010 sempena dengan Hari Bumi Sedunia, negara kita telah mengadakan kempen penanaman 26 juta pokok secara serentak di seluruh negara. Dengan temanya satu warga satu pokok. Jadi ini telah dibuat pada tahun 2010. Jadi alhamdulillah dalam tahun ini di bawah kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri kita, saya di KEXA ini melancarkan satu kempen menanam 100 juta pokok, Datuk. Dalam tempoh 5 tahun. Tahun 2021 sehingga tahun 2025. Maknanya dalam 1 tahun sasaran kita 20 juta pokok dalam 1 tahun minimal. Jadi alhamdulillah pada 5 hari bulan Januari tahun 2021 baru-baru ini, mantan Perdana Menteri kita yang amat berhormat pada masa itu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menanam satu pokok merbau. Pokok merbau ini adalah pokok kebangsaan dalam negara kita. Beliau telah menanam satu pokok merbau, itu pokok yang pertama dalam kempen ini. Dan alhamdulillah kita dimaklumkan pokok itu telah tumbuh dengan subur sekali. Jadi alhamdulillah kita merancang melalui Kementerian KEXA ini, Datuk, kita mensasarkan insya-Allah kita boleh mencapai sasaran 20
juta 1 tahun, 100 juta dalam 5 tahun. Mungkin saya akan kupas selepas daripada ini. Ya. Okey, menarik juga kalau kita ketahui mendapat informasi daripada Datuk Seri sendirilah. Siapa yang menerajui program penghijauan Malaysia ini dan apa pula siapakah pihak yang boleh terlibat dalam kempen ini sebenarnya? Ya, sebenarnya pada umumnya semua orang terlibat dalam program penghijauan bumi ini, tapi pada khususnya melalui kementerian kita KEXA ini, kita ada beberapa jabatan-jabatan tertentu yang memainkan peranan utama. Sebagai contohnya Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Itu di peringkat kebangsaan. Jabatan Perhutanan di negeri-negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Kemudian kita ada Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ataupun FRIM. Dan kita ada satu yayasan, Datuk, iaitu Yayasan Hijau Malaysia. Inilah antara pemain-pemain utama dalam menjayakan program penghijauan bumi ini. Selain penghijauan Malaysia ini, selain daripada kita mendapat kerjasama daripada semua agensi-agensi kerajaan, syarikat-syarikat swasta, syarikat korporat, badan-badan bukan kerajaan, dan juga sekarang ini kita telah melebar luaskan ke peringkat institusi pengajian tinggi dan juga sekolah-sekolah. Pokoknya kita menanam pokok. Pokoknya perlibatan penghijauan bumi ini, semua rakyat Malaysia alhamdulillah nampaknya terlibat dalam kempen untuk menjayakan kempen ini. Jangka masa 5 tahun tu, itu pun sesuatu yang menarik lah sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang mempersoalkan jugalah tentang pelaksanaan kempen itu sendiri. Bagaimana ianya nak dipantau dalam jangka masa begitu panjang dan target 100 juta pokok itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Ya, dalam era digitalisasi ataupun era internet sekarang ni, Datuk, kita menggunakan kemudahan internet yang ada. Kementerian kita telah membangunkan aplikasi mudah alih dan juga laman web khas macam aplikasi mudah alih itu dengan nama Penghijauan Malaysia. Laman web pula www.100jutapokok.gov.my. Ini adalah mekanisme pemantauan yang kita adakan, yang mana ianya melalui aplikasi ini ia merekodkan aktiviti penanaman yang melibatkan individu, melibatkan agensi, melibatkan syarikat-syarikat swasta dan sebagainya. Kita ada aplikasi ini boleh dimuat turun dalam peranti, dalam kita punya handset dan sebagainya, melalui galeri mudah alih Kerajaan Malaysia GAMA, Apple App Store pun boleh, Huawei App Gallery pun boleh, Google Play Store pun boleh. Itu cara mekanisme untuk kita memantau penanaman ini. Dan juga Datuk, melalui laman web penghijauan Malaysia ini digunakan oleh agensi ataupun organisasi dalam melaksanakan aktiviti ini dalam skala yang besar. Skala yang besar. Dan boleh dicapai melalui aplikasi atau laman web khas yang kita adakan ini. Jadi kita yakinlah ianya boleh dipantau dengan mudah. Berapa yang telah ditanam, siapa yang menanam, orang mana yang menanam lebih banyak dan sebagainya, kita boleh pantau. Inilah sistem yang kita gunakan dalam pemantauan ini. Hebat. Baik, sesuatu yang penting jugalah. Tadi pun Datuk ada mention ialah ini berlaku ketika mantan Perdana Menteri dulu. Dia menanam pokok merbau. Tapi orang penonton-penonton juga ingin tahu sebenarnya selain daripada merbau itu jenis pokok apa lagi yang boleh ditanam, dan ialah ini pun penting juga, dan kawasan yang nak ditanam tu di mana sebenarnya? Yang pertamanya jenis pokok. Pada umumnya kita boleh mengatakan bahawa apa juga jenis pokok boleh ditanam dan digalakkan. Cuma dalam konteks kita nak menanam pokok ini dari segi perhutanan lah, kita menyebutkan tumbuhan berkayu. Jadi orang bertanya, apa maksud tumbuhan berkayu ni? Adakah tumbuhan yang tak berkayu? Jadi yang berkayu ni ialah tumbuhan yang ada akar. Semua tumbuhan ada akar. Ada batang, ada dahan dan ada daun. Jadi cuba tengok, ada tak pokok yang tak ada dahan? Kelapa sawit, pokok serai, itu tidak dia ambil kira sebab dia tidak ada dahan.
Jadi selain daripada itu, semua pokok-pokok yang ada akar, batang, dahan dan daun ini boleh diambil kira sebagai pokok. Kalau ditanam boleh didaftarkan sebagai bilangan rekod dalam program penghijauan Malaysia, kempen 100 juta ini. Jadi senang saja. Ia boleh ditanam di mana-mana saja. Senang saja. Apabila ditanam, seseorang itu menanam pokok, dia boleh masuk di dalam website ataupun laman website khas kita ini, dia catatkan pada hari sekian hari bulan saya telah menanam berapa pokok. Kalau dia pandai lagi, dia uploadkan gambar pokok yang dia tanam. Jadi cukup menarik dan cukup mudah sistem yang kita buat ini, dan ianya memberi satu rekod yang jelas yang akan saya sentuh sekejap nanti kalau ditanya oleh Datuk lah. Jadi kita boleh nampak bagaimana sistem yang kita buat ni adalah cukup mudah dan cukup efektif dari segi pencapaian hasrat 100 juta pokok dalam tempoh 5 tahun. Okey, menarik Dr. Sri, dan kita juga difahamkan bahawa kita juga ada video yang menarik sebenarnya. Jadi apa kata kalau kita saksikan dulu satu video berkaitan dengan aplikasi penghijauan yang telah pun disediakan. Kita saksikan sekarang. Okey, kita kembali semula bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Tauhidin Hassan, Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Satu lagi perkara juga yang mungkin penting sebenarnya untuk kita war-war di sini tu ada juga syarikat-syarikat swasta ataupun government link companies ataupun JLC yang mungkin berminat sebenarnya untuk menaja program ini. Jadi ke arah mana sebenarnya? Ke mana harus mereka? Terima kasih Datuk Syakawi. Saya nak menarik perhatian bahawa kempen penanaman 100 juta pokok ini juga memberi peluang kepada syarikat-syarikat swasta, syarikat GLCs untuk menyumbang ke arah menjayakan program ini melalui corporate social responsibility mereka ataupun CSR mereka. Dan saya nak menarik perhatian bahawa mereka boleh menyatakan hasrat untuk menyumbang, sama ada menyalurkan dana ataupun memberi bekalan anak pokok dan sebagainya, boleh. Dan yang menariknya Datuk Syakawi, melalui Yayasan Hijau Malaysia, kita telah mendapat kebenaran daripada lembaga hasil dalam negeri untuk memberikan pengecualian cukai kepada mereka yang menyumbang, iaitu berdasarkan Seksyen 44 11C Akta Cukai Pendapatan. Bagi individu yang menyumbang, dia boleh dapat exemption sehingga 7% daripada kadar income tax yang dikenakan. Bagi syarikat-syarikat korporat pula, potongan cukai sebanyak 10% daripada jumlah pendapatan agregat tahunan bagi syarikat itu. Banyak tu. Jadi ini satu peluang yang saya rasa boleh direbutlah oleh individu, selain daripada dia menyahut seruan kempen menanam pokok, penghijauan negara kita ini, menimbulkan kesedaran rakyat dan sebagainya. Dia boleh menikmati satu keistimewaan untuk pengecualian cukai. Jadi saya menyeru sangatlah kepada syarikat-syarikat swasta, badan-badan korporat dan sebagainya, mereka sepatutnya merebutkan perkara ini. Ini satu CSR yang berbaloi lah. Kita kata berbaloi. Kita beri sumbangan, kita dapat penghargaan daripada masyarakat luar negara dalam kempen ini, dan menikmati pula satu keistimewaan potongan cukai. Clarification dalam soal ini, ini menarik, pengecualian cukai ini. Kalaulah kata saya selaku individu ingin nak kata menaja lah barangkali penanaman itu, macam mana saya nak tahu berapa jumlah dia boleh begini Datuk, kita perlu berhubung dengan Yayasan Hijau Malaysia mengatakan mereka nak menyumbang. So sumbangan itu melalui
Yayasan Hijau. Apabila sampai nak hantar statement setiap tahun kepada LHDN, Yayasan Hijau akan mengeluarkan satu pengesahan bahawa Mr. So and so ini dia menyumbang ke arah penghijauan Malaysia ini, dan dia berhak mendapat deduction dari segi tax. Senang saja. Begitu juga syarikat akan dikeluarkan pengesahan tentang mereka punya sumbangan ini. Jadi mudah gitu. Okey, ini soalan yang Datuk tunggu sebenarnya lah. Tentang pencapaian semasa kempen ini, kerana ianya sudah pun hampir setahun dilancarkan. Jadi boleh kita kongsi bersama, Datuk Sri? Alhamdulillah, Datuk Syakawi, saya nak maklumkanlah kepada keluarga Malaysia sekalian di luar sana bahawa alhamdulillah kita bersyukur dalam tempoh 1 tahun. Sebenarnya belum cukup 1 tahun lagi. Hampir setahun. Hampir setahun kita melancarkan program penghijauan Malaysia ini. Ini saya nak tunjukkan satu data, satu maklumat yang tadi ditunjuk dalam ni. Ini saya ambil daripada laman web khas. Ada menunjukkan total tree planted in Malaysia melalui kempen ini. 25,678,112 pokok dalam tahun ini, sedangkan sasaran kita 20 juta untuk 1 tahun. Sekarang ini saya dipahamkan oleh pegawai saya, ini sehingga pukul 5 petang tadi, 9 hari bulan Disember tahun 2021, 25,678,112, dan mereka memberi maklumat kepada saya sehingga pukul 8.30 malam ini, 3 jam selepas pukul 5 tadi, telah bertambah 25,678,546. Tidak lagi 112. Jadi very update, kita boleh update jumlah pokok yang ditanam. Total area dari segi hektar 485,763 hektar. Dan ini adalah kita punya remaining campaign. Kita ada lagi 4 tahun 22 hari. 4 tahun 22 hari sehingga 31 Disember tahun 2025. 4 tahun daripada sekarang ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah kepada semua pihak yang terlibat, yang menanam jumlah pokok begitu. Jumlah spesies pokok yang ditanam adalah 941 jenis spesies pokok. Ini pokok yang berkayu yang saya sebutkan tadi lah. Yang ditanam oleh orang awam, organisasi kerajaan, NGO, syarikat swasta, dan semua pihak yang terlibat dalam hal ini. Dan saya nak ucap terima kasih lah kepada beberapa badan korporat yang kalau boleh diizinkan saya sebut nama mereka yang menyumbang dan menyokong kempen ini. Antaranya Malaysian Green Technology and Climate Change Center, MGTC. Kemudian Malaysian Timber Council, MTC. Mitsubishi Motors Malaysia. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, dan juga UMW Berhad. Ini syarikat-syarikat yang memang banyak membantu kita lah menjayakan perkara ini, Datuk. Dan saya melihat bahawa ianya mendapat sambutan yang cukup baik lah untuk menjayakan program ini, Datuk. Kalau ini pun satu soalan yang mungkin ialah agak kebudak-budakan, tapi mungkin penting jugalah diketahui. Kalau pokok yang kita tanam tu mati tu, apa yang perlu dilakukan? Yalah, kalau pokok itu mati, yalah pokok ni dia dia ada yang hidup, ada yang mati, tapi kita mengambil rekod tanam pokok itu. Sebaiknya kalau sekiranya pokok itu mati, kita boleh gantikan dengan secepat mungkin. Yalah, kita merekodkan penanaman. Sudah tentulah apabila ada faktor-faktor tertentu, mungkin faktor hujan lebat menyebabkan banjir, ataupun kemarau yang menyebabkan kekeringan, mungkin adalah beberapa peratusan yang menyebabkan pokok itu mati. Tapi umumnya saya rasa pokok ini akan hidup dengan subur, dan inilah yang kita harapkan ianya akan dia menjadi
realiti lah kepada kita untuk mencapai sasaran ini. Sesuatu yang penting jugalah dalam usaha untuk mencapai matlamat yang diinginkan itu. Saya percaya bahawa kementerian juga melakukan pelbagai inisiatif, pelbagai program, aktiviti-aktiviti bagi menarik dan juga memberitahu rakyat Malaysia tentang program itu. Apa yang dilakukan oleh kementerian sendiri? Datuk Syakawi, program ini bertujuan menimbulkan kesedaran, awareness. Program bagaimana kita perlu menjaga alam sekitar kita. Pentingnya bumi Malaysia ini dilitupi dengan tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok hijau. Oleh sebab itu kami serius dalam perkara ini. Kami mengadakan pelbagai program dan aplikasi yang turut disalurkan melalui media massa dan melalui televisyen, radio, akhbar, program communication, kemudian ada webinar dan wawancara, media sosial dan sebagainya. Dan saya nak menyatakan bahawa aktiviti ini dilaksanakan bersama dengan komuniti setempat. Kalau di satu taman perumahan dengan komuniti di situ. Dan saya nak menjelaskan, saya baru 4 hari yang lepas saya bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri di program Keluarga Malaysia di IPT yang diadakan di Universiti Sultan Idris UPSI. Di situ kita telah mendapat satu komitmen lah daripada pihak universiti. Mereka akan melancarkan bersama dengan kita satu program yang dinamakan One Student, One Tree. Pelajar yang masuk ke universiti itu, mereka akan menanam satu pokok. Kalau mereka berada di situ 3 tahun, mereka akan menjaga pokok itu, menyiram dan membaja dan sebagainya. Mereka akan dapat melihat dalam tempoh 3 atau 4 tahun itu, pokok yang mereka tanam itu meningkat. Itu di peringkat universiti dan sekolah. Satu lagi yang menarik, Datuk Syakawi, saya baru balik daripada Langkawi. Saya ada program bersama dengan Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA. Ini lagi menarik. Mereka akan melancarkan bersama dengan kita program yang dinamakan One T, One T. Apa maksudnya tu? One Tourist, One Tree. Pelancong yang ramai yang nak datang ke Langkawi ni, mereka akan berpeluang untuk mendapatkan anak pokok mereka tanam. Mereka akan letakkan nama, berapa tarikhnya mereka menanam pokok itu, dan mereka mengikuti perkembangan pokok yang mereka tanam ini. 5 tahun nanti mereka datang. Ya, 5 tahun lagi mereka datang. Dan on top of that, kita akan bagi satu sijil yang ditandatangani oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia kita. Hebat. Mengatakan pada hari-hari sekian, orang ni telah menanam 5 pokok di Langkawi misalnya. Ini cukup menarik. Tadi One S, One T. One Student, One Tree. Ini One Tourist, One Tree. Ini cukup menarik lah. Alhamdulillah, cukup menarik. Okey, kita di penghujung sebenarnya. Datuk Seri, sayang sekali. Saya tertarik hati melihat apa yang disebut di sini, iaitu penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok, pokok kita, kehidupan kita. Barangkali di penghujung ini, apa sebenarnya yang harus dipahami? Amat bersetujulah bahawa apabila kita selepas kita keluar daripada era pandemik COVID, sekarang ini sudah dalam proses pemulihan, kita ada satu amalan norma baru. Saya mengharapkan bahawa kempen penanaman pokok ini menjadi satu amalan norma baru kepada kita. Apa yang disebut oleh Datuk Syakawi tadi, pokok kita, kehidupan kita, ataupun dalam bahasa Inggeris, our trees, our lives. Jadi kita mengharapkan ianya menjadi budaya yang baik kepada rakyat Malaysia. Tanam pokok menyebabkan bumi kita hijau, menyebabkan banyak oksigen, penyerapan karbon dan sebagainya, menjadikan negara kita ini negara yang akan bebas daripada gas rumah kaca, daripada karbon dioksida dan sebagainya. Kita banyak oksigen. Ini menjadikan negara kita negara yang sihat. Alhamdulillah. 1 minit masa diberikan kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Apa yang ingin Datuk Seri sampaikan di penghujung program. Terima kasih Datuk Syakawi. Saya menyerulah kepada semua keluarga Malaysia di luar sana, marilah kita mengambil peluang yang dilaksanakan oleh kerajaan kita melalui Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Sama-sama kita, sekali lagi saya kata, membudayakan penanaman pokok ini.
untuk generasi masa depan dan juga generasi masa sekarang ini. Ini adalah cukup penting kerana negara kita, sebagaimana juga negara-negara di dunia, kita mau mencapai sasaran setiap masa. Negara kita ni mempunyai paling kurang 50% kawasan dalam negara kita dilitupi oleh pokok-pokok dan juga hijau yang berada dalam negara kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin kerana sudi bersama dengan kami di ruang bicara ini. Secara peribadi, ini pertama kali sebenarnya saya dapat bertemu dengan Datuk Seri, menemu ramah Datuk Seri, tetapi secara peribadi juga saya tidak puas hati sebenarnya. Banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan. Jadi masa yang terhad. Datuk Seri kena janji bahawa akan datang lagi InsyaAllah ke ruang bicara dalam ini. Topik yang lebih menarik lagi. Betul, terutamanya yang berkaitan dengan politik barangkali. Saya cukup teruja mendapat acara sebagaimana Datuk. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada penonton yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan anda jangan ke mana-mana kerana ruang bicara juga akan meneruskan lagi program ini kerana kita ada lagi satu topik yang ingin kita bincangkan dalam ruang bicara. Jadi kita jumpa lagi selepas ini.